Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum semua. Salam satu Ramadan. Apa khabar semua? Wah, pejam celik tiba-tiba je kita dah masuk pun bulan puasa. Dan tentunya kalau puasa pertama ni selalu orang kata, oh ini memang testing ni sebab baru nak mula. Jadi kita pun tak tahu macam mana mood okey ke tidak, adakah perut kita pun okey ke tidak. Tapi dia nak bagi tahulah sebenarnya paling penting kita satu Ramadan kita kena positif, kita kena ceria-ceria selalu. Dan di Borak Kopitiam ni saya rasa macam selalunya memang bergandingan dua orang lah. Tapi hari ini sebenarnya untuk semua penonton Borak Kopitiam, kita ada bukannya pengacara misteri, tapi pengacara yang bakal menemani hari-hari anda selepas ini. Katanya diterbangkan jauh, tapi tak jauh sangat pun. Sebab dia dah duduk kat Malaysia, dia lama. Siapa agaknya beliau ni? Rasa-rasa boleh teka tak? Tapi kalau dia cakap tu, kita pun confused. Dia ni orang mana yang sebelahnya ni? Saya pun happy to announce kiranya keluarga baru kita di Borak Kopitiam. Kita menjemput Mak Dan. Assalamualaikum Dayang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah khabar baik. Assalamualaikum kepada semua penonton. Saya jadi pengacara baru untuk Borak Kopitiam. Tak ada. Selamat datang Mak Dan. Selamat datang. Thank you. Terima kasih. So ni adalah sebenarnya Daya tahu tak, ni adalah boleh kata impian saya daripada kecil sebenarnya. Ya ke? Okey, jom duduk. Saya punya masalah kata dream come true sekarang ni. Dream come kita true. memang sukalah sebenarnya macam talk show macam ni kan. Ya. So sekarang ni kita jadi pengacara sini ada sempena bulan Ramadan, rezeki Masya sungguhlah, Allah. rezeki sungguhlah hari pertama. Kan ni bulan memang puasa ni. kami pun sebenarnya rasa berbesar hatilah ada Mak Dan sekali dengan kami dalam Borak Kopitiam, dan insya-Allah lagi cerialah sebab Mak Dan ni sebenarnya kelakor orangnya. Kelakor ya ke? dia sendiri kata, ya ke? Kalau nak tahu kena tengok Borak Kopitiam selalu nak tengok perangai dia. Kena teman kita hari-hari, boleh tengok live juga dekat Facebook live juga, boleh subscribe kat situ Borak Kopitiam. Semua dekat situ lah. Kalau nak nampak muka siapa dia pula jadi pengacara, itu dia. Inilah orangnya. Betul, boleh juga. Kita suka sebenarnya Mak Dan baca-baca komen. Mana tahu anda nak komen situ selamat datang Mak Dan, nak bagi pantun ke amboi. Bagi pantun kat Mak Dan ke? Mak Dan ni nanti kita boleh asah lah macam mana nak balas pantun anda. Gitu. Tapi Mak Dan, kita sebenarnya seronok juga puasa pertama ni. Mulalah terbayang waktu-waktu dulu kan. Macam mana puasa pertama kita, macam awak kan. Pertama sekali awak puasa bila? Berapa tahun lepas? Saya tahun ni adalah tahun ke-9 puasa. Masya Allah. Saya masuk Islam pada tahun 2013. Tahun ni tahun yang ke-9. Dan alhamdulillah kita boleh kata tahun pertama dulu memang kita struggle lah. Dan kalau saya kata yang tahun pertama dulu yang kita puasa penuh, memang saya tipu lah sebab tak pernah pun. Tetapi okey, alhamdulillah lama-lama kita dah cantik, lama-lama kita dah belajar, kita dah biasa. Tapi COVID ni dah 2 tahun kan, kita tak boleh nak pergi masjid, kita tak boleh nak solat tarawih. Tapi semalam kan kita nampak, menarik kan. Ya, saya sebenarnya seronok sangat-sangat bila tengok semua orang dah mula. Nampak tu memang dipenuhi jemaah tunai solat tarawih ni. 3,000 orang tahu. Wow. Lebih 3,000 orang. Itulah semua orang duk upload gambar, cakap pergi tarawih kan. Dah mula balik hashtag dan tarawih. Dan tarawih tik. Itu dia. Dah lama tak nampak tu kan. Dah lama sangat kan. Dia macam video yang dekat yang dekat Singapura baru ni, yang dekat border ramai sangat orang. Jadi meriah. Semalam pun dekat masjid pun. Meriah. Betul. Dan saya sebenarnya tertarik juga di Hagia Sophia di Istanbul. 88 tahun. 88 tahun. Pertama kali tarawih. Mengemang bulu rumah. Rasa macam wow. Amazingnya bila kita tengok Ramadan ni semua Muslim bersatu mengejar apa orang kata pahala di bulan Ramadan ni. Harap-harapnya sama juga untuk kita semua juga. Betul. Kan? Macam kita pernah pergi ke Hagia Sophia dulu dekat tapi pergi masa dia museum. Ya, betul, sama. Jadi tak pernah lah nampak dia sebagai masjid macam mana. Tapi memang cantik lah kan. Dan juga kalau ikutkan di Saudi pun kira dah Ramadan satu hari awal daripada satu hari awal. Kita semalam dia orang dah nampak dah anak bulan tu. Semalam dia orang dah mula puasa. Tu dia. Di Saudi Arabia. Tapi ada juga negara-negara lain, contohnya di Australia pun sama Australia juga. Macam ni semalam juga. Australia pun semalam juga. Saya tengok diorang dah mula puasa dan ada juga bazar Ramadan. Sama juga. Di Australia? Di Australia ada bazar Ramadan. Saya tahun lepas berpuasa di sana. Jadi saya ada pengalaman tu lah. Jadi macam mana puasa kat sana, panjang ke pendek? Pendek. Dalam pukul 5 lebih macam tu kita
dah buka. Tapi pagi-pagi ni kita jangan cerita berbuka dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sabar dulu. Sebab pagi-pagi ni kita fikir dulu, okey, seharian ni apa yang kita nak buat, dan sementara tu juga Mak Dan macam biasa, Borak Kuitan kita nak tengok update COVID. Update COVID dan juga cuaca lepas ni. Ya. Okay, COVID sekarang ni 17,476 kes baru itu pada 1 April baru ni. So masih tinggi tapi nampak dah macam tinggal turun-turun juga lah. Sebab sekarang ni kita kiranya fasa peralihan ke endemik. Jadi kita pun masih meneruskan jaga SOP dan sama-sama juga jaga diri, insya-Allah. Kita cuba elakkan dan orang kata sama-samalah kita jaga kita. InsyaAllah. So anyway, kita ada satu nilai yang pasal Grammys. Kalau anda mungkin minat muzik antarabangsa, saksikan acara muzik yang paling penting, the 2022 64th Grammy Awards. Anda boleh saksikan secara langsung pada hari Isnin 4 April, eksklusif ditonton pada pukul 8 pagi atau di 8TV pada pukul 1 tengah hari. Ada pelbagai persembahan menarik dari artis antarabangsa seperti BTS, Billie Eilish, Olivia Rodrigo dan ramai-ramai lagi. Jangan ketinggalan. Wow, BTS Mak Dan suka ke? Saya dah suka, tapi Billie Eilish, Olivia Rodrigo saya sukalah. Ya, tapi untuk sesiapa yang suka international music bolehlah tengok tu kan. Okey, Mak Dan, tadi kita cerita pasal bulan puasa. Pengalaman kan. Saya tertarik tau Mak Dan kiranya berapa 9 tahun lepas 9 tahun lah, 2013. Okey, masa mula-mula Mak Dan nak mula tu, apa kekuatan Mak Dan? Macam okey, aku ni nak belajar puasa. Apa yang buatkan Mak Dan kuat lah waktu tu nak cuba? Okey, sebab itulah dia punya macam tahun pertama dulu. Sebab tu saya kata saya gagal tahun pertama dulu. Sebab tahun pertama dulu memang kita kita punya, bukan kita nak kata sekarang ilmu kita tinggi, tapi masa tu pun kita ingat kita puasa hanya untuk macam tahan lapar, tahan dahaga je. Jadi susah sikit lah. Tapi ingat hari tu ada kawan saya seorang, dia kata sebenarnya bila kita puasa ke anytime lah sebenarnya, bila kita rasa kenyang, kita rasa lapar, sebenarnya Tuhan ada yang bagi kita rasa tu. Kalau kita makan tapi Tuhan tak nak bagi kita rasa kenyang, tak nak rasa kita bagi nikmat kenyang tu, tak kenyang kau. Jadi bila kita fikir gitu, sebenarnya perasaan lapar ni sebenarnya Tuhan je yang buat. Dia jadi alhamdulillah jadi mudah sikit, senang sikit. Kan. Dia ambil masa tahun kedua dulu baru kita belajar sikit dan baru kita faham sebenarnya kenapa kita perlu puasa, untuk apa sebenarnya. So dia bila kita tahu sebenarnya kita puasa untuk apa, dia lebih senang lah. Masya Allah, tu dia Ustaz Mak Dan. Ustaz Mak Dan. Ya, macam kalau selalunya orang kata pengalaman puasa ni, semua ada pengalaman puasa pertama dan sebagainya. Dan kami sebenarnya sangat-sangat menghargai kalau anda semua boleh tinggalkan komen di Facebook, ceritakan kisah pengalaman puasa pertama, dan katanya ramai di Facebook. Terima kasih semua. Terima kasih semua. So, tinggallah komen dekat situ kalau ada apa-apa yang nak bagi tahu pasal, yelah macam Daya katalah, pengalaman pertama puasa semua boleh tinggal kat situ. So anyway, kita akan rehat sekejap. Betul. Bila kita datang balik, kita akan ada tetamu pertama kita. Tetamu kita ni best. Ui, menarik. Kejap lagi kita jumpa, okey? Kita rehat sekejap. Kembali di Borak Kopi Kiam. So, hari pertama bulan puasa hari ni. Daya macam mana setakat ni? Okey lagi? Setakat ni alhamdulillah. Cergas dan bertenaga. Ni baru pukul berapa ni? Awal lagi. Dan sorry, kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk anda yang tengok kami. Anda di TV ada, yang di Facebook Live pun ada. Lepas tu tinggalkan komen. Maksudnya, ni mesti daripada sahur ke subuh, terus sambung tengok Borak Kopi Tiam. Ini kita suka. Saya punya family tengok dekat Facebook Live ni. Ya ke? Saya rasa semua tengok bersorak. Mak Dan. Dah dah lama. Korang esok kan pukul 8 tengok TV3. Bagus. Kita nak bagi tahu apa ke visual tengok TV3 pukul 8 esok. Surprise. Walaupun poster yang keluar dia memang nampak sangat muka saya lah. Tapi anyway, surprise saya. Okey, jadi kita nak sambung bercerita tadi. Mak Dan ada cakap, lepas ni tetamu kita best. Sebab kita bulan puasa ni, saya rasa kita nak tambah ilmu, nak mencari ilmu. Tapi untuk anda semua, kita bawakan seseorang, saya rasa seronok kau dengar beliau bercakap. Tapi sebelum tu kita throw ke trivia dulu. Kita tengok satu video. Betul. Kita nak tengok trivia dulu. Jadi apa kata kita saksikan? Ramadan pandemik ke endemik? 18 Mac 2020 pastinya menjadi angka keramat untuk diingati buat semua rakyat Malaysia di mana Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan serta-merta di seluruh negara.
Tahun 2020 semestinya tersemat di hati umat Islam kerana buat pertama kalinya berpuasa dalam satu suasana norma baharu berikutan pandemik COVID-19. Jika dapat diimbau kembali pada tahun-tahun sebelumnya, keadaan di lebuh raya penuh sesak dengan kenderaan warga kota yang ingin pulang ke kampung bagi menyambut bulan Ramadan. Namun tahun 2020 keadaannya jauh berbeza. Lebuh raya kelihatan lengang. Ramadan tahun 2020 pasti dirindui. Ketika itu tiada solat tarawih berjemaah di masjid selain tiada kemeriahan bazar Ramadan yang menjual pelbagai juadah. Itu antara kenangan di tahun 2020. Mari kita tinjau pula Ramadan 2021. Ramadan tahun 2021 sedikit berbeza apabila ramai antara kita sudah mula keluar bekerja di pejabat berbanding tahun sebelumnya. Kebenaran untuk rakyat Malaysia mengecapi suasana Ramadan sebenar seperti mengunjungi bazar dan menunaikan solat sunat tarawih mengikut prosedur operasi standard SOP juga diberikan oleh kerajaan selepas pandemik COVID-19 mula menunjukkan perubahan yang baik. Dengan kelonggaran SOP ini, ia memberi sinar buat rakyat Malaysia dengan meluahkan rasa syukur dan teruja kerana dapat menyambut Ramadan seperti tahun sebelum pandemik. Tahun 2022 pastinya tahun yang membawa 1000 rahmat dan cahaya keberkatan buat semua umat Islam. Tahun yang ditunggu-tunggu meskipun hidup dalam wabak COVID-19, ia adalah norma baharu buat semua. Pasti ada yang tertanya-tanya mengenai SOP sempena Ramadan kali ini memandangkan wabak COVID-19 belum berakhir. Memetik kenyataan daripada akhbar, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tidak berhasrat untuk memperkenalkan SOP khusus bagi ibadah tarawih. Tahun 2022, tahun hilangnya kerinduan untuk tunaikan solat sunat tarawih, memilih juadah berbuka dan pelbagai lagi. Ini antara perjalanan Ramadan dan peralihan fasa daripada pandemik kepada endemik. Moga Ramadan tahun ini memberi 1000 rahmat buat semua umat Islam. InsyaAllah. Masya Allah, saya sebenarnya sangat-sangat teruja. Sama juga seperti rakyat Malaysia yang lain yang katanya macam tahun ni dia punya rasa excited tu Dia lebih. punya nikmat dia tu lain kan. Teruja, kerinduan dengan keluarga tersayang. Yeah. Lepas tu paling baru saya rasa saya sebab juga yang bila tengok daripada Singapura dapat masuk ke Johor, banyak sangat video-video tentang keluarga. Yeah. Sedih bercakap ni sebab saya pernah melaluinya. Pernah yang setahun lebih tak jumpa anak dah besar, dah peluk dengan isteri. Selamat pulang ke tanah air dan juga selamat menyambut Ramadan bersama. Jadi kalau anda ada pengalaman pun boleh kongsi di Facebook. Kejap lagi kami akan baca komen. Kita akan baca komen dekat Facebook Dan nanti ya. Mak Dan, kita tadi kan dah cakap nak ada seorang tetamu yang boleh berborak kongsi ilmu kita kan. Rasanya beliau pun dah bersedia dah dekat kita ni. Ada kat sini. So kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah Mak Dan sihat. Daya sihat. Sihat alhamdulillah. Ustaz, saya ada bau-bau macam bumi Syria sikit dekat sini. Alhamdulillah. Ni baru balik daripada Syria ni? Ya saya. Masya-Allah. Berapa lama kat sana? 12 hari. Oh, okey. 12 hari. Itu tempatlah untuk Ramadan dekat Malaysia ni kan? InsyaAllah. Okey. Jadi okey, so of course lah, memang kita hari pertama bulan Ramadan hari inilah. So soalan pertama yang saya nak tanya sebenarnya adalah rasanya ramai orang, confirm ramai orang lah yang mungkin terlepas membaca niat puasa semalam. Mungkin untuk 1 bulan terusnya ataupun untuk esok kan. Jadi apa sebenarnya hukum dan apa kalau kita terlepas baca niat tu, apa yang kita boleh buat sebenarnya? Alhamdulillah kita masuk Ramadan dah. Ya Allah. Dan Ramadan kali ini berbeza. Semalam sahabat saya di Mekah beritahu, Syekh, kita orang sembahyang tarawih kat sini seronok, Syekh. Cuma kami terpinga-pinga bila sembahyang tarawih kat sana 10 rakaat saja. Ya Allah. Selalu di sana buat 20 rakaat, tapi kali ini 10 rakaat. Dan bila Mak Dan tanya apa hukum dia bila orang tu terlupa membaca niat untuk puasa. Dia ada 2, membaca niat tak batal puasa. Dia boleh terus puasa. Tapi kalau niat ni kerja hati. Kerja hati kita, ya Allah aku nak puasa bulan ni. Dah puasa tu dah niat dah. Dan tahun 2022 ni jangan buat lawak dah. Tahun 2022 ni bangun sahur, makan banyak-banyak, lepas tu pukul 10 buka puasa. Sebab apa? Lupa baca niat. Baca niat sunat.
Tapi berniat dalam hati itu Wajib. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kadang kita ni jangan terlalu complicate-kan satu perkara betul. lah ya. Sebab kita niat tu, sebab kadang hati tu dah tahu niat dah, esok aku nak sahur, besok nak nak apa. puasa, besok nak puasa. Itulah dia. InsyaAllah. Okey, Ustaz, satu macam bila cakap pasal bulan puasa, biasalah mula orang refresh balik. Apa do's and don'ts, apa yang boleh buat bulan puasa, apa yang tak boleh buat bulan puasa. Tapi kalau Ustaz boleh kongsikan ringkas yang diorang banyak tengok Instagram ni. Maksudnya tengok apa boleh buat bulan puasa nak tambah pahala. Ustaz boleh bagi yang paling simple sekali tak? Cara nak dapat pahala yang paling mudah sekali bulan puasa ni. Okey. Dia sebenarnya puasa ni tujuan dia takwa. Nak dapat takwa ni apa dia? Cinta pada Allah Ta'ala. Ya. Bila cinta Allah masuklah hati kita, kita akan terajang cinta dunia daripada hati kita. Ambil. Mana mungkin dalam satu hati bergabung dua cinta. Okey. So nak dapat tu dia mesti ada proses. Anak tangga takwa yang pertama mesti beriman. Kedua, anak tangga nak naik dapat cinta yang tinggi ni kena naik tangga. Tangga kedua, menundukkan nafsu. Tangga ketiga, beramal soleh. Tangga keempat, istiqamah, baru dapat takwa. So, di tingkat tangga yang ketiga, amal soleh ada 10 dalam bulan Ramadan. Pertama, berzikir. Yang kedua, tak lain dan tak bukan, mengaji Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Banyak baca Quran. Ustaz, saya bodoh, saya tak pandai baca Quran. So, jangan lupa baca surah Al-Ikhlas seberapa banyak yang boleh. Yang ketiga, mestilah berdakwah. Dalam bulan Ramadan, ramai kawan-kawan kita cigu-cigu cara kita puasa. Ya. Lama-lama, dia masuk Islam. Ya. Ramai. Ingat, Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dalam bulan Ramadan, pembukaan kota Mekah. Dalam bulan Ramadan juga pembukaan hati-hati manusia untuk terima hidayah. Masya Allah. Bukan hidayah ni. Ya. Hidayah lain. Hidayah dari Allah. Hak nombor 4 ni tak lain dan tak bukan istighfar. Bulan keampunan, banyakkan istighfar. Yang kelima adalah berselawat. Yang keenam, memperbanyakkan solat sunat dan solat fardu dan solat qada. Baik. Dan jaga juga yang ketujuh, tak lain dan tak bukan sedekah. Sedekah paling afdal dalam bulan Ramadan, sedekah orang jamu berbuka puasa. Ya. Kita sedekah kat 100 orang jamu buka puasa, kita dapat pahala 100 orang berpuasa. Masya Kita Allah. perlukan 3 bulan setengah untuk puasa seorang ni. Yang yang ke-8, tak lain dan tak bukan selepas sedekah, iaitu yang ke-8 adalah kita panggil ziarah. Yang ke-9 umrah, yang ke-10 10 malam terakhir iktikaf. Wallahu alam. Baru dapat banyak pahala. Insya-Allah. Masya-Allah. Oh, banyak. Baru permulaan ni Ustaz Betul cerita lah ni. kata, kan? Saya dah cakap lama ada buku nota tak nak tulis, tak tulis nota lah. Tapi yang tu saya fikir macam ada cakap pasal macam mengaji Al-Quran ke apa. Tapi mungkin adalah penonton kita ataupun orang luar sana lah yang kata dia, tapi saya dah pandai nak baca Al-Quran. Dan sebab tak pandai mengaji ke apa, jadi macam putus asa ataupun susah nak bergerak. So apa yang Ustaz akan kata ke orang yang seperti itu? Allah ini, pintu syurga Allah Ta'ala tu luas. Pintu syurga Allah Ta'ala luas. Dan pintu syurga ada 8, ada 7. Salah satunya mengaji Al-Quran. Tapi kalau kita tak pandai mengaji Quran, kita fokus pada benda yang kita mampu. Contoh, kita suka sedekah. Contoh, kita suka solat. Contoh, kita suka berdakwah. Gunakan ruang-ruang tu untuk ke sana. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa Quran ni kena mengaji lah. Ya. Kena belajar lah. InsyaAllah. Kita hari ni sibuk kat mana? Sibuk menyanyi dan menari. Kita malas mengaji dan mengkaji. Wallahu a'lam. Betul kan? Rasa tu dah macam pantun juga Ustaz cakap tu, dia rhyme kat ujung kan. Rap sikit. Rap sikit Ustaz. Kalau Ustaz rap habis. Tapi betul kan, mikir balik ke ayat macam tu kan, bila yang ada penyanyi yang US tu yang nak datang, apa seperti Justin Bieber nak datang ke sini kan. Jadi kacau kat social media. Konsert dia sold out within 5 minutes, tetapi masjid masih kosong. Ya. Ataupun macam ustaz-ustaz ataupun grup-grup nasyid ke apa, tak boleh jual tiket ke apa, tak ada orang nak beli CD ke apa, tapi Justin Bieber datang 5 minit dah 5 minit dah sold out dah. Maksudnya rasa terketuk sikitlah hati betul dekat kan, situ betul kan. betul dah. Benda dia memang akan berlaku lah di Justin Bieber dia kot. Tapi faham tak, dia macam come on lah kan, sikit macam sakit hati kan sikit kan. Betul. Mak Dah meluahkan perasaan nampaknya. Tapi itulah. yelah, tapi itu adalah realiti apa yang berlaku kan. So macam Ustaz, macam bagaimana cara bila Mak Dah cakap macam tu, kita terjurus sebab macam bercerita tentang anak-anak muda. Sekarang ni banyak sangat medium, social media dan sebagainya, dan kita boleh pilih nak gunakan ke arah mana. Jadi kalau macam Ustaz sikit, Ustaz ada anak perempuan yang aktif, Syafiqah macam kalau nasihat untuk anak-anak muda yang
nak cuba menjadi baik, lagi-lagi bulan puasa. Kan bulan puasa ni kata inilah waktu nak rebut pahala. Apa yang Ustaz boleh nasihat untuk anak-anak muda untuk lebih orang kata beramal supaya dapat pahala banyak-banyak? Okey, tadi saya dah beritahu 10 amalan soleh. Dan bila sebut tentang TikTok, sebut tentang media-media sosial ni, kita kena hati-hati. Dalam media sosial ni, kita takut kita jadi macam biawak. Ya. Kan? Anak puyuh, anak tut-tut, burung puyuh, burung tut-tut, dimakan biawak. Ya, betul. Kita dah masuk lubang biawak. Apa saja orang bukan Islam buat, kita sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sejahta masuk dalam lubang biawak. Ikut apa saja yang mereka buat. Tapi dalam masa yang sama, apa salahnya kita gunakan media-media ini untuk bawa orang pada agama? Ini teknik kita. Kalau kita tak berdakwah pada mereka, rugi. So, boleh share. Apa makna takwa? Takwa cinta dan rindu pada Allah. Ciri bertakwa ada 3 T. Takut tapi taat. Ciri orang bertakwa, bubuh simple-simple. Sebab generasi TikTok ni dia nak seminit. Jangan lebih. 30 Lebih dia saat. stres. 30 saat dia akan ikut. Lebih tak boleh, dia akan stres. Ciri orang bertakwa 134 surah Ali Imran. Yang pertama, Ustaz ringkasnya. 3 P, 1 B. P yang pertama pemurah. P yang kedua apa dia? Iaitu penyabar. P ketiga pemaaf. Dan last sekali orang yang baik. Itu ciri orang bertakwa. Tujuan puasa menundukkan nafsu untuk dapat takwa. Wallahu a'lam. Betul kan. Bila kita fikir pasal social media tu kan, macam yelah macam-macam kita nak ikut trend-trend luar kan, macam orang buat apa challenge. Ya, ada banyak kan. challenge. Tapi ada kok challenge yang macam yang boleh buat, macam contoh Ramadan challenge. Every day you upload satu gambar apa yang you buat, surah yang you baca hari ini ke, apa yang you belajar hari ini ke, apa. Ada je yang Ramadan challenge yang kita boleh buat. Tak semestinya kena buat challenge yang menari atas kereta ke, yang macam korang cerdik macam tu kan. So ada je challenge yang untuk anak-anak muda yang boleh buat. Betul? Yang trending dekat social media jugalah. Mungkin macam Ramadan Challenge Ustaz, lagi satu bila orang cerita pasal baca Al-Quran dan memahami Al-Quran kan. Macam tadabbur lah kiranya Ustaz kan. Macam saya ada nampak lah di social media juga bagus inisiatif. Satu hari dia akan kongsi apakah maksud surah ni dan sebagainya kan. Kalau tips yang paling mudah Ustaz, macam untuk mereka yang macam dia katalah baca Quran dia tak berapa lancar tapi dia nak tahu maksud. So, macam mana Ustaz? Saya ada rumah pemulihan akhlak, saya jaga budak-budak dadah 3,800 orang satu ketika dahulu. Ketika mula saya mengajar, ada satu ni, dia ludah Quran, dia pijak Quran. Dia ni fahaman dia pang, ideologi dia pang. So apa berlaku? Saya kata hari ni korang jangan baca Quran dah. Siapa yang tak nak baca Quran, jangan baca Quran selama-lamanya. Diorang pun terkejut. Best Ustaz. Tapi dengan satu syarat. Syarat dia dalam masa 3 minggu korang khatam terjemahan Al-Quran. Ustaz belajar tip, baca daripada surah Al-Furqan, lepas tu Asy-Syu'ara sampai An-Nas, lepas tu patah balik Alhamdulillah, Al-Fatihah, Ali Imran, An-Nisa, jumpa balik Al-Furqan. Dia pun baca terjemahan. 3 hari Ustaz datang balik, dia orang datang jumpa Ustaz, dia kata, ni bahasa kasar lah, bahasa budak-budak ni. Celaka engkau Ustaz. Segala semak samun dalam otak aku terjawab bila aku baca terjemahan Al-Quran. Ingat seorang profesor, dia pakar matematik. Kita matematik pun fail. Nama dia Profesor Gary Miller. 1974 dia memeluk Islam. Kerana apa? Dia membaca terjemahan Al-Quran yang dihadiahkan oleh anak muridnya orang Arab. Bila baca terjemahan Al-Quran, dia tak baca dalam bahasa Arab. Dia baca dalam bahasa Inggeris. And after that, pintu hati dia ketuk, dia memeluk Islam. Let's go. Dalam bulan Ramadan, tadabbur Quran. Sebarkan makna-makna Al-Quran. Macam Ustaz beritahu tadi, challenge, tengok surah Ali Imran 134, ciri orang bertakwa. Dan jangan lupa kita challenge. Macam Ustaz selalu challenge dengan fan-fan Ustaz, istighfar 1 hari 1000 kali. Selawat 1 hari 1000 kali. 1000 kali bukan maksud jumlah, tapi maksud banyakkan selawat. Wallahu a'lam. Itu sebenarnya apa yang cuba Ustaz sekarang menggalakkan supaya orang istighfar, supaya selawat dan sebagainya. Okey Ustaz, saya suka bila Ustaz kata okey, kita buat challenge surah Al-Imran contohnya kan. Macam kita pendek-pendekkan dan simplifykan apa maksud ayat Quran tu. Ini pula Ustaz, satu lagi yang saya rasa tak apa sedap nak dengar. Yang tak tahulah untuk saya lah macam ada Ustaz, saya bila orang kata dan tarawih lah contohnya dan sahur dan berbuka sahur. contohnya dia nak kongsi je. Tapi ada juga yang kata tak payahlah semua nak tunjuk, takut jatuh riak. Pendapat Ustaz macam mana Ustaz? Okey, dia macam ni, surah Al-Baqarah 274. Mereka yang menginfakkan hartanya secara siang ataupun malam
sembunyi atau terang-terangannya bagi mereka adalah balasan di sisi Allah. Allah cabut daripada perasaan mereka bimbang, takut, risau dan segala-galanya. Apa nak takut? Niat dalam hati. Orang tengok kita share, alhamdulillah, dan tarawih dan apa. Sharing. And then yang kaki kecam, dunia hari ni, dunia alam maya, dunia nyata hari ni, ya Allah, dipenuhi dengan kebencian. Datangnya Ramadan kali ini untuk cuci kebencian tersebut. Mudah-mudahan tercabut dalam hati kita untuk judge orang. Dia ni riak, ini takabur. Riak ni faham tak apa makna riak? Mak Dan faham tak? Riak faham dah, tapi Macam menunjuk. Kadang-kadang kita pakai handphone macam ni, dia kata riak. Pakai motor besar dia orang kata riak. Riak bukan itu. Riak ni dalam hal ibadah. Kan? Contoh orang Mak Dan, bapa mentua tolak jadi imam. Kita pun jadi imam. Allahu Akbar, semayang. Semayang, kita pun baca kuat-kuat, sedap-sedap. Lepas baca, habis semayang, dalam hati kita ni, biar pak mentua aku kagum dengan aku dah. Jadi tahu macam mana? Bagi salam, tengok-tengok bapa mentua tenganga je. Oh, sedap macam Mak Dan dalam hati kita. Padahal kita semayang baca kuat-kuat tu, waktu solat zuhur. Oh, terperanjat orang. So, riak ni sebenarnya untuk kita beribadah bukan kerana Allah. Kalau kita dah ibadah, tiba-tiba hati kita diganggu riak, cukup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Tadi aku sedekah, tadi aku bercakap dekat borak kopi tiaw, aku nak orang puji aku. Astaghfirullahalazim. Allah ampunkan dosa kita. Jangan tak buat pula. Jangan tak pergi solat jemaah pula sebab takut riak. Tak boleh gitu. Apa yang Mak Dan dapat daripada Ustaz tu, semua gantung kepada niat kita sebenarnya. Macam kalau kita yang awal-awal yang Ustaz cakap tadi pasal kita pun kalau terlepas niat tu. So, semua gantung kepada niat kita. Kalau kita upload gambar dengan niat yang kita just sekadar nak share ke apa, bagi saya okey je. Tapi kalau kita upload ni, saya nak menunjuk ni kan, makin sangat saya hebat ke apa, semua gantung kepada niat kita bagi saya. Betul lah. Dan tentunya juga bukan setakat orang yang post tu, kita yang melihat ni juga, betul tak Ustaz? Ya, kaki kecam ni. Dia kecam dengan kejam bayar. Ya Allah Akbar. Itulah, harap-harap bulan puasa ni agaknya berpuasa tak daripada mengecam orang. Hashtag dan kecam tak mau macam tu. Kita cuba bersihkan hati gitu. Okey Ustaz, saya tahu orang tak puas sebenarnya Ustaz ni. Kami pun tak puas, tapi Ustaz boleh kongsikan Instagram, boleh tengok update Ustaz, perkongsian. Instagram saya Ustaz Sanafia. Kalau tengoklah Instagram tak apa Ustaz sebab saya ni bikers. Saya memang bikers, saya suka bawa motor ke sana ke sini, niat berdakwah. Niat juga. Ingat puasa ni dua, yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa daripada waktu subuh hingga maghrib. So, kalau kita mampu tahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, kita boleh menahan diri kita daripada kecam orang, buat-buat dosa selepas Ramadan. Itulah yang paling susah, nak dapat tangga cinta Allah masuklah hati kita, tak lain dan tak bukan istiqamah. Kita harap Madrasah Ramadan kali ini akan melahirkan manusia yang baru, dayah yang baru, Mak Dan yang baru, Ustaz Hanafi yang baru, yang lebih dekat dengan Allah. Jangan kita turun nak tangga, tapi kita dekat dengan Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Hanafi sebab sudi kongsi bersama kami. Bagi kita juga satu motivasi dalam satu Ramadan ni, kita nak jadi lebih baik insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Dan sebenarnya Ustaz, kita nak tengok satu VT ni. Satu video. Ni menarik kau ni, satu video jom cuci masjid. Jom tengok. Tengok kau ni. Kebiasaannya, ramai melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Tidak terkecuali surau-surau ataupun masjid yang bertukus lumus menyiapkan rumah ibadah untuk menyambut bulan yang mulia ini. Tahun 2022 pastinya istimewa kerana sambutan puasa akan jadi lebih meriah dari tahun sebelumnya. Ada banyak perbezaan lah. Bila datangnya pandemik ini, bermula tahun 2020 itu, kita dapati banyaklah perkara ataupun aktiviti yang kita tak dapat laksanakan. Pada dasarnya ada perbezaan. Yang berbezanya ialah kaedah pelaksanaannya. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur. Setelah 2 tahun kita mengharungi kesukaran lah. Jadi bermula 1 April ini, negeri Selangor, khususnya di surau-surau dan masjid-masjid, telah dibenarkan untuk mendirikan solat berjamaah dengan merapatkan saf. Jadi kita tidak akan lepaskan peluang ini. Ini peluang yang sangat besar
untuk kita realisasikan hasrat ini. Mudah-mudahan ianya memberikan suatu kebaikan kepada umat, kepada masyarakat di sekitar Taman Pelangi Semenyih ini secara khususnya lah. Apabila status pandemik beralih ke endemik, inilah peluang terbaik bagi pihak Surau Asyakirin menyerikan kembali rumah Allah ini dengan pelbagai majlis ibadah dan kemasyarakatan. Program seperti sumbangan bantuan, kuliah-kuliah dan iftar perdana antara acara yang direncanakan oleh pihak pengurusan surau sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Kita telah merancang beberapa aktiviti. Yang pertamanya ialah kami mewujudkan pasukan remaja Asyakirin. Hari ini juga kita telah melancarkan remaja Asyakirin itu yang terdiri daripada 15 orang remaja, dan mereka ini kita akan bimbing, kita akan didik mereka selain daripada untuk menghidupkan program-program Ihya Ramadan itu, kita nak tanamkan rasa cinta mereka kepada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan kita nak menjadikan dia sebagai ikon masyarakat di Taman Pelangi Semenyih. Saya berminat sebab boleh tolong orang surau, membersihkan surau. Pendapat saya memang baguslah untuk join remaja ni, Surau Asyakirin. Faedah dia macam kita boleh mengeratkan silaturahim. Lagi-lagi pada bulan puasa ni kita boleh mengamalkan banyak pahala pada bulan Ramadan. Sudah pasti pelbagai manfaat yang boleh diperolehi di bulan Ramadan. Setahun hanya sekali. Oleh itu, jangan lepaskan peluang, penuhkanlah dengan amalan ibadah, berbuat baik serta dekatkan diri dengan masjid ataupun surau. Tanamkan azam untuk jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu dia sedikit perkongsian untuk anda semua. Jadi Dayan dengan Madan tadi dengan Ustaz Nafiah. Sebenarnya selepas ni kita akan bersama dengan seseorang yang bagi tahu kita macam mana cara nak grab orang kata bulan puasa ni punya kelebihan untuk menyihatkan tubuh badan kita. Betul, Madan? Oh, ini yang kita memang nak tengok balik. Madan ada misi, ada misi kan? Ini nak tahu nak hilangkan perut ni macam mana? Nak hilangkan perut Madan Itulah. Tapi dulu kan saya 83 kilo. Tengok balik gambar kan macam, uish, besar. Nampak lain lah. Nampak lah macam, uish, besar lah. Tapi ni still lah masih kena turun lagi. Tapi alhamdulillah lah dah lost weight sikit. Masa balik UK dah. Dah makan nasi 6 minggu. Baru okey. Hilang dalam 5 kilo turun. Ni makan cakap pasal makan nasi ni, ini biasa. Kalau orang Malaysia, dia kata okey kalau kita nak kurangkan berat badan ni, kita kena kurang nasi, kurang manis. Mungkin saya dengan Mak Dan ni macam kita cakap ni tak clear sangat tentang nutrisi ataupun cara yang betul. Pasal tu kita ada bersama dengan seseorang yang akan kongsi dengan kita tips-tips ataupun rahsia. Yeah. Betul tak? So kita bersama dengan Coach Saiful Syahmi Muhammad Nasruddin ataupun Coach Syahmi lah. Ya, saya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih datang ke Borak Kopi Tiam. Sama-sama. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Dengar cerita daripada orang Somban. Somban. Tinggal di Somban. Sekampung Sekampung lebih kurang lah. Mungkin pernah jumpa jogging dekat area dekat area stadium. Okey, cerita jogging semua ni sama topik kita nak cerita dengan coach hari ni adalah tentang kesihatan di bulan Ramadan ni kan. Cerita pasal exercise tadi, Coach. Bulan puasa ni boleh ke kita exercise sebenarnya? Dia sebenarnya kita sedar tak sedar masuk Ramadan tu lah. Masuk Ramadan tu ni kepanasan. Dalam masalahnya kepanasan kan. Jadi apa yang panas tu? Satu kalau pergi bazar kita panas ni lah. Ada tengok makanan tu boleh ke nak ni. Sebenarnya bila anda berjalan di bazar tu pun kita dah membakar kalori. Sebab aktiviti berjalan tu membakar kalori. Betul. So kita nak tambah lagi dengan senaman. Sebenarnya boleh kita lakukan senaman di bulan Ramadan. Cuma waktu tu kita kena bezakan. Intensiti tu kita kena tentukan. Masa bila yang kita nak buat senaman tu kita yang tentukan. Sebab dia akan ada perubahan fisiologi pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Macam soalan dia tadi kata, boleh ke senaman bulan Ramadan? Sebenarnya boleh. Boleh. Kalau anda jenis yang early morning punya person, anda boleh lakukan senaman 1 jam sebelum bersahur. Okey. Itu kita boleh, intensiti tu boleh tingkatkan sikit sebab lepas tu kita akan bersahur, kita akan minum air. Okey, kalau anda bukan yang jenis early person bangun untuk sahur dan banyak lagi aktiviti lain lepas tu,
waktu yang bagus untuk kita lakukan senaman adalah 30 minit hingga 1 jam sebelum berbuka. Tapi dengan kadar tekanan ataupun kadar intensiti yang sangat low, sangat moderate. Jadi kita demo macam mana yang high-nya, yang low-nya. Okey, ada high low lah. Ada tempo dia. Okey, dan yang ketiga waktunya adalah selepas kita melakukan solat tarawih. Baik. Okey. Kenapa selepas melakukan solat tarawih? Kerana badan memerlukan 2 jam untuk menghadam makanan ketika berbuka tadi. So solat tarawih itu pun senaman juga. Ya, betul. Senam mulut. Sebab kalau senam mulut makan lah. Kalau dah senam ke dah. Buat apa senam tadi? Makan, moreh. Senam mulut. Kunyah. Okey. Dan bercerita tentang intensiti dan jenis senaman tak apa. Jangan risau. Kejap lagi coach akan tunjuk dekat kita apa kiranya contoh-contoh senaman yang kita boleh buat. Okey, tapi cerita tentang kekal sihat sepanjang Ramadan. Ini orang kata waktu yang terbaik untuk kita ambil peluang ni. Sebab dalam kita kan bila berpuasa kan secara saintifiknya kan memang untuk sihatkan kita, keluarkan toksik-toksik semua kan. Betul. Jadi macam kalau coach sendirilah sajalah minta kongsi sikit. Apa menu terbaik saya kalau kita kan kita sahur, kita berbuka. Takut pagi nasi, malam nasi susah juga coach. Sebenarnya ni memang grab lah. Kita kena grab time ni. Dan saya selalu suggest dekat orang kalau datang jumpa ni tanya macam mana kita nak kekal sihat. Mulakan awal seminggu sebelum kita berpuasa. Seminggu belum start first Ramadan ni kita dah start awal. Nak buat macam mana kita start puasa sunat dulu. Lepas tu kita ajar badan kita untuk menerima tabiat pemakanan yang baru. Sebab kita selalu ni menjadi mangsa kepada tabiat pemakanan yang lama. Itu yang kita develop, kita tambah berat dan sebagainya. Jadi untuk yang kita buat menu sihat yang paling senang, kalau kita kena ada satu buah ni, dia macam magic, buah yang segala-galanya dan yang terbaik itu buah kurma. Buah kurma. Sunnah. Pagi tadi makan dah. Bagus. Okey, sebab buah kurma ni kalau di barat pun dia kata buah kurma ni buah yang paling macam healthy nugget dia panggil. Sebabnya dia kekenyalan dia dalam tu dia ada antioksidan, dia high fiber, tinggi fiber, dan bila sebut apa menu yang paling bagus atau makanan yang paling bagus untuk kita bersahur, kurma. Baik. Sebab kurma tu dalam tu dia ada fiber dan cuma kekurangan dia tiada protein dalam tu. Tapi fiber tinggi yang membantu kita mengkekalkan kenyang lebih lama. Baik. So kalau kita contoh ini, kita datang pagi, kita fresh macam ni. Petang nanti pun mungkin tenaga tu akan kurang, tapi ni tak adalah jadi lepek. Biasa buat air kurma lah. Di malam tu saya akan rendang 3 biji kurma dalam air panas. Lepas tu sahur tu minum air tu dengan makan kurma yang rendang tu. Okey tak? Boleh. Tambah susu lah. Ada apa-apa efek ke macam ke? Tak ada, dia tak ada efek, tak ada masalah. Tak ada. Sama dengan makan je lah. Jangan kita tambahkan simple sugar dalam. Cerita pasal simple sugar ni. Kita ni kalau orang puasa ni kan. Orang kata kau tak ada air manis tak boleh jalan, tak boleh go ni. Mungkin boleh kongsikan sikit pasal yang orang cakap kena kurangkan manis, kena kurangkan nasi. Maksudnya karbohidrat lah maksudnya kan. Apa pendapat coach? Dia sebenarnya karbohidrat penting. Kita bukan bagi tahu yang kena kurangkan, kena potong, jangan tak ambil. Sebenarnya karbohidrat penting. Dia adalah sumber tenaga utama. Termasuk juga dengan kurma tu. Kurma ada karbohidrat dalam tu dan dia sumber tenaga utama. Cuma jenis pilihan tu simple atau kompleks. Simple karbo ni macam bila kita dia cepat bertukar menjadi lemak. Kalau kompleks ni dia lambat sikit pembakaran dia, so dia tak akan jadi lemak dengan masa yang cepat. Jadi kita kena buat pilihan yang bijak. Bukannya kita cakap tak boleh ambil gula. Contohnya kalau kita bulan puasa kan pergi air ni 30 jenis air yang ada. So tips saya bukan tips lah, tapi saya nak kongsi kalau kita jenis teringin sangat nak minum air tu, kita jadikan satu hari satu sajian. Hari ni air ni, esok air ni. Puasa kita kan sebulan. Boleh so lah 30 jenis air. Janganlah kita ambil yang ni semua kan kita ambil dalam masa yang sama. So satu hari satu sajian. Contoh sajian ni kita nak ambil yang ni hari ni. Esok kita plan. So dengan plan tu sebenarnya kita dah meningkatkan motivasi kita untuk jadi yang the new me in bulan Ramadan. Plus kita raya nak balik kampung. Tahun ni banyak plan orang raya ni. Banyak. Ini pun bulan puasa semua dah jam dah Ramadan. Semua dah jam nak ni kan. Jadi kita faham nak rasa makanan lauk-lauk kampung, kuih-kuih kampung dan sebagainya. Tapi mungkin moderation lah betul lah kita bersederhana. Kesederhanaan. Sama dengan konsep Ramadan tu berpuasa untuk menyihatkan badan. Betul. So itu dia punya
objektif utama kan. Kita jangan terlalu ekstrim lah. Jadi sebab tak terlalu ekstrim tu Mak Dan ni dia tak sabar ni. Itulah kita sekarang ni kita nak tahu kok sebenarnya macam jenis-jenis senaman dia macam mana. Jadi mungkin kita minta coach demo sikit boleh tak? Saya akan kita akan bahagikan senaman tu. Sebenarnya untuk bulan puasa kita boleh bahagikan. Jom kita. Jom. Kita tengok. Okey. Kita tengok je kan, kita tak boleh. Tak boleh. Kalau ringan, Mak Dan. Kalau ringan boleh lah. Okey. Tapi sebenarnya untuk senaman ni, yang pertama, jangan lupa lakukan regangan. Okey. Sebab regangan tu penting untuk menggalak atau memberi idea kepada badan kita nak melakukan aktiviti lebih daripada biasa. Okey. Lepas tu untuk bulan puasa kita suggest lakukan senaman statik, iaitu setempat contohnya yang kita lakukan. Yang ni kita panggil setempat. Squatting. Ini saya tahu. Setempat ni, setempat. Kalau kita masukkan dengan compound, dia akan jadi melibatkan dua otot yang berbeza. Okey. Maksudnya bila sempat kita akan squat, bicep curl. Macam weights lah kan. Dia akan jadi compound. Tak payah. Tak payah lah. Pakai tangan pun boleh. Body Sebab weight tangan je. pun sebenarnya kita tak sedar, sebenarnya ni pun ada gravity. Gravity juga pemberat. Sebenarnya betul. Okey, so kita boleh buat. Okey. Senaman yang pertama, mungkin kita boleh buat. Kalau tak mampu anda letak tangan di pinggang, lakukan squat. Moderation, pernafasan penting. Pernafasan juga adalah senaman. Okey. Masa anda melakukan senaman, hidung, tarik nafas. Okey. Dan bila ke atas dah habis, hembus nafas. Itu kita panggil one range of motion. Maksud pergerakan yang sempurna. Dia tak perlu kita buat macam laju-laju tu tak perlulah. So antara yang kita Slow boleh and steady suggest, yang pertama adalah lakukan squat. Sebab ini adalah kita panggil mother of exercise. Mother of exercise Senaman squat. yang paling terbaik. Okey. So, kita boleh letakkan aras kaki. Okey. Pastikan Mana bila boleh kita cuba? turun. Mana boleh cuba? Takut mic jatuh Saya akan jadi Okey, saya akan betul. Oh, ini instructor. Betul ke tak ni? Saya instructor. Okey, yang akan instructor. menyaksikan. Okey, Boleh ya? Boleh. Jadi rumah pun Kita boleh letak juga tangan di tengok. pinggang. Tangan macam ni. Okey. Yang kebetulan baju sama ke? Itulah, matching pula. Okey, right. Let's do squat. Okey, jom. Bicep Okey. curl. Kita akan buat squat yang simple. Squat biasa. Okey, simple. Okey, kita akan buat in 3, 2, 1, go. Turun. Slowly and up. Dia ada count dia. Maksud kita akan gunakan tempo macam ni. 1, 2, 3, 4, up, 5, 6, 7, 8. So bila tempo, muscle tu akan mengembang dan menguncur. So bila pengembangan muscle otot berlaku, akan berlaku pembakaran lemak di bahagian atas badan. So habis sebulan, diet cantik, kita puasa, badan pun cantik. Tapi saya nampak bila coach buat squat dulu macam punggung ke belakang sikit dulu kan. Dia macam imagine kita ada kerusi di belakang. Macam Masa kita bayangkan ada kerusi. Dan bila sebut, kita bayangkan, kita panggil itu adalah mind muscle connection. Okey. Mind muscle connection. Itu senaman utama. Okey, senaman pertama tu, tubuh pertama Mak Dan. Okey. Itu adalah senaman yang melibatkan otot. Yang kedua, kita melibatkan jantung. Okey. Senaman kardio. Okey. Kita boleh lakukan. Just knee lift. Angkat kaki. Simple je. Okey. Slow macam ni ke laju? Slow macam ni je. Intensity. Sebab kita tengah puasa kan, so tenaga tu berkurangan. Okey. Kalau kita lakukan, Okey. cuma kita boleh mainkan dengan tempo dan juga repetition. Mungkin repetition kita boleh buat 15 untuk 4 set. 15 buat 4 set. Okey. Itu yang kedua. Okey, Dan yang kedua. ketiga, mungkin kita boleh buat sambil duduk, sambil berdiri, kita boleh buat. Okey. Yang ni Jadi untuk kita apa, boleh- Coach? Untuk bahagian otot dada. Otot dada. Kita gerakkan. Kita panggil chest press. Okey. Dan juga leg curl. Leg Leg curl adalah curl. untuk hamstring. Dan juga Mak Dan nak untuk cuba, Mak Dan? Ni macam Cuba. macam kena joget ni macam mana? Okey. Jangan bayangkan Okey, joget, alright. bayangkan exercise. Okey, kita letak dia 90 Sini, degree. Saya akan letak Okey. macam ni. Kita buat yang chest press dulu. Chest press, okey. Dan letak. Kita akan rasa pada bahagian dada. Dia akan letak ke bawah. So, kebaikan exercise, dia akan membentukkan postur badan. Posture. Sebenarnya bila tengok orang exercise dia macam dada tegak tu, itu bukan belakang. Itu adalah dia punya postur Baik. kita dah betulkan. Okey. Just move and down. Okey, rasa tak bahagian dada? Rasa. Okey, kita tambahkan sikit compound movement. Kita buat up. Tarik kat. Okey. Okey. Yes. Buat slow je pun tak apa. Slow je pun tak apa. Macam ni, eh? Janji. Betul? Dah rasa dah. Dah padam. Dah rasa panas dah, Mak Dan. Dah padam. Okey. Okey. Dan bila ingat sekali lagi, Okey. kalau kita nak turunkan berat, tadi sebut nak turunkan Perut ni macam mana ni? setiap kali lakukan senaman, pergerakan, kita ketatkan otot perut. Ketatkan otot perut. Maksud kita kencangkan. Bila kita Okey. turun, kita squeeze. Squeeze. So bila squeeze, otot tu akan mengecut, mengembang
lemak pun terbakar. Lemak pun akan terbakar. Naik ni. Okey, Coach, sebenarnya memang saya rasa cara Coach tadi tak terlalu intan. Setengah jam sebelum kita nak buka ni, kita buat macam ni. Okey kan? Buang masa juga setengah jam tu. Betul. Sambil-sambil melintas ambil lauk bagai tu, sambil-sambil tu boleh exercise. Boleh exercise. Okey. Satu. Macam bangkok tu turun. Gitu. Okey, Coach. Sekarang ni mungkin Coach boleh kongsikan Instagram atau apa medium yang kita pun boleh sesama follow. Okey, baik. So boleh kongsikan di IG saya, Coach Syami. So kat situ kita akan kongsilah pergerakan. Saya banyak buat video yang couple workout. Kita je nak sihat tapi kita tak nak isteri kita sihat. Kita nak bawa isteri kita sama. Pasangan kita sekali. Sebab bila workout berseorangan, dia akan jadi more boring. More tense. Intensity tak campai. Kejap cukup lah. Tapi bila kita buat berdua dengan pasangan, kalau kita kurus, pasangan kita pun dapat yang sama. Maksudnya sama-sama sihat waktu bulan Ramadan ni. Boleh cuba ya. Hari ni hari pertama ni kita ada 30 hari buat sama-sama. Challenge. Yang pertama, ukur lilit pinggang pada hari pertama. Okey, boleh buat yang ni. Cantik. Ukur lilit pinggang. Okey. Coach, terima kasih banyak sudi kongsi dengan kami. Madan, kita nak praktis ni. Kita nak mula dah. Okey, kita nak rehat dulu. Kita rehat dulu. Kita macam ni. Okey, tarik tangan dulu. Slowly. Okey guys, selepas ni dah. Boleh, jangan laju. Ukur lilit pinggang, jangan lupa. Itu dia. Welcome back Borak Kopi Tiam. Bertemu kembali Borak Kopi Tiam. So, rasa macam penat juga lepas tadi kan? Baru exercise sikit dah penat dah. Tapi lepas break tadi tu memang kita sambung lama kan. Sampai ke saat ni je baru kita duduk kan. So hari ni macam-macam kita dengan Ustaz Hanafi tadi belajar secara rohani, secara fizikal pun dah juga. Dan sekarang ni Mak Dan, kita dengan siapa ni Mak Dan? Kita sekarang ni bersama seorang ketua pegawai eksekutif NGO Islamic Relief Malaysia. Kita bersama dengan Zairul Syafuddin Zainal Abidin ataupun Bro Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat Zairul? Alhamdulillah. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, insya-Allah. Alhamdulillah. Belajar dari coach tadi macam-macam juga. Ada ikut juga? Dah ikut tadi belakang dekat belakang kamera. Ada exercise je. Okey, kalau nak tahu sebenarnya Bro Zairul ni sebenarnya orang yang orang kuat dikatakan memang membanting tulang kan untuk membuat kerja-kerja amal dan sebagainya bersama dengan NGO. Sebenarnya bila bercakap tentang NGO ni kan, kita pun tengok sekarang ada banyak NGO di luar sana. Betul. Tapi macam Bro Zairul sendiri kan, bila bermula untuk sertai aktiviti-aktiviti dengan NGO? Ya, terima kasih banyak. Terima kasih kerana menjemput saya di sini. Sama-sama. Dan jadi sukarelawan ni sejak 40 tahun yang lepas. Wow. Semasa di zaman universiti lagi, kita mula rasa prihatin dan berfikir bukan menjaga tepikan orang lain, tapi dengan semangat Ramadan yang ada ini, cakna dan mengambil maklum. Kalau rasa ada orang susah, kawan-kawan susah dan sebagainya, kita fikir macam mana nak tolong. Dah 4 dekad lah. 4 dekad ya. Kalau kau buat konsert tu dah boleh buat konsert tu lah sebab dah 4 dekad. Okey, tapi kalau kita nak kembali sedikit pada kisah dulu. Apakah permulaan 40 tahun lepas tu, macam mana nak mulakan? Well, saya ditakdirkan belajar di Amerika Syarikat. Pada umur 18 tahun telah didedahkan kepada suasana di luar. Pada masa itu tak adalah email ke WhatsApp ke IG ke apa kan. Semuanya masih menulis surat. So bila berjauhan tu kita rasa kita terpaksa memikirkan macam mana cara nak survive. Termasuk juga berpuasa sehingga saya ingat 3:30 pagi, it was summer masa tu. 3:30 pagi sahur, 8:30 malam baru buka. Jadi kan berapa belas jam di US pada it was summer. Dan di situlah jadi antaranya yang saya buat ialah saya pergi sembelih ayam, saya supply ayam halal kepada masyarakat Islam di sana kan. Kemudian buat kerja-kerja membantu orang-orang tua dan sebagainya. So it started off daripada diri sendiri. Lepas tu duduk dalam persatuan pelajar pun it helps you, dia membina kita untuk menjadi seorang yang prihatin. So it just datang dari dalam lah. Baik. Faham. Tapi kalau macam kita banyaklah sebenarnya NGO sekarang ni. Tapi kalau NGO Islamic Relief sendiri, you punya sekarang ni punya macam tujuan utama ataupun you main punya fokus sekarang ni kepada apa sebenarnya? Okey, Islamic Relief ditubuhkan pada tahun 1984 di Birmingham di UK.
Kampung kita. Tempat asal Mak Dan. Kampung kita. Saya nak cakap kampung saya tapi barang lain bukan. Tapi kampung kita semua. Kalau atas dunia kemanusiaan ni, wawasan kita ialah untuk mewujudkan dunia yang prihatin. We want to create a caring world. Betul. Kita nak orang yang kita bantu ini diupayakan dan kita nak semua masyarakat dunia bersatu untuk membantu orang yang susah. Itu wawasan kita dan tidak berubah. Oleh sebab itulah, selama 38 tahun ini kita dah membantu lebih dari 45 buah negara, 133 juta orang tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Malahan ada di kalangan staf kita pun adalah orang bukan Islam, tetapi mereka menghormati prinsip Islam itu sendiri. So sebenarnya kita punya rezeki Ramadan, apa kita buat dalam bulan Ramadan ni, macam NGO lain juga, adalah sebahagian daripada projek-projek pembangunan yang kita buat di negara-negara luar, di 5 benua, ya, 45 buah negara, termasuk dalam Malaysia sendiri. Wow. Masya-Allah. So rezeki Ramadan, package pack makanan Ramadan ni yang kita minta, kalau boleh kita taja bersama ni, adalah sebahagian daripada rantaian. It's a chain of kerja kemanusiaan yang dibuat. Jadi sebab itulah untuk 10 tahun yang lepas ni saya pilih untuk sepenuh masa. It's being professionally done. Yalah. 10 tahun ya, 10 masa. Baik. Okey, kalau Bro Zairul boleh ceritakan saya sangat terinspirasi bila cerita tentang kerja kemanusiaan dan sebagainya. Kalau dalam banyak kerja kemanusiaan yang pernah Bro Zairul terlibat, yang paling menyentuh hati, yang paling di depan mata rasa sebab tak tahan, apa mungkin boleh kongsikan sikit dengan penonton? Okey, pada bulan Ramadan 2017, kita memang sudah kempen berkenaan mangsa kebuluran di Somalia. Baik. Saya berada di Mogadishu pada ketika itu. Mogadishu antara 3 ibu negara yang kalau tak pingat emas, pingat perak, pingat gangsa yang terbahaya. Yang paling selamat di Mogadishu hanyalah airport dia. Macam kita landing di KLIA, itu saja yang paling selamat. Tapi kami terpaksa keluar. Dan di situlah, kalau tidak sebelum ni saya menceritakan kepada rakyat Malaysia tentang orang yang berpuasa tetapi tak tahu bila nak buka, tak tahu bila nak sahur. Sebab mereka adalah mangsa kebuluran. Jadi waktu itulah maknanya kita melihat sendiri, sebab kita cuba nak membina telaga air di sana. 1.5 juta orang berada di lebuh raya Mogadishu Afgui. 1.5 juta orang. Islamic Relief sudah berada di sana lebih daripada 25 tahun. Dan itulah kali pertama Allah Ta'ala takdirkan dan saya selamat balik, Alhamdulillah. Telaga, kompleks telaga pun dah siap, 2019 pergi lagi. Itulah antara apa tu yang kita buka juga pada Ramadan kali ini, dana wakaf sistem air itu. Sebab orang berjalan 6 km untuk mencari air. Ada seorang tu nama dia Salolo. Adik Salolo ni daripada umur 7 tahun sampai 44 tahun, bahu dia ni macam nak ni sebab dia kata setiap hari kena angkat air. Masya-Allah. Kita komplain ni pasal air, tak angkat air. Lepas tu satu keluarga yang kami jumpa di salah sebuah kamp Farsoli berdekatan dengan Mogadishu, lebih kurang 2-3 km. Remember, Mogadishu is a capital. Tetapi pengeboman tu biasa di sana. Kami lalu pun nampak. So sebab anak-anak menangis. Ni mangsa kebuluran ya. Lari beratus kilometer daripada kampung hanya nak cari air dan makanan. This is Ramadan tau. This is Ramadan. Jadi kan melalui staf saya kata, apa ibu ni tengah buat? Daun bakure dia panggil, bakure, yang manusia tak makan pun. So what she did was dia masukkan dalam bekas, ada air, tu dia kacau. Kacau, masa tu dah 1 jam sebelum buka. 1 jam sebelum buka. So rupanya dia kacau tu sebab dia tak nak anak-anak dia tu menangis. Dia bagi harapan yang palsu lah pada anak dia. Dia kata tak apalah, ini nanti sebenarnya tak boleh dimakan daun itu. Sebab itu tadi di belakang sebelum kita bersihran, saya berborak dengan saudara Roze. Saudara Roze pun pernah bersama dengan saya, kru TV3 di Bosnia. Tapi Bosnia mungkin keadaan dia lain sikit. Ni saya mencerita tentang dia. Baik, ini adalah satu yang saya rasa madam kita terkesan. Kita tak tahu nak cakap macam mana. Sebab yang berada di sana Bro Zairul yang alhamdulillah selamat kembali di tempat yang cukup bahaya. Dan itu adalah realiti mereka setiap hari. Betul. Bayanglah kita yang saya selalu buatlah, saya suka minum air sejuk. So saya akan ambil dalam 1 gelas daripada mesin air tu. Yang kita first work senang ambil air whatever di penimpan ambil je. Dan saya kalau minum half dia dok sejuk dah, saya akan buang, saya akan ambil sejuk baru. Bayanglah orang kena jalan 6 km nak ambil air dia, rasa salah, memang rasa bersalah lah. Memang rasa salah. Jadi lepas ni ambil wuduk kena jimat, minum air kena minum habis. Cuba bayangkan yang saya sebut tadi. Sebab kita memikirkan orang lain yang tak pernah terbayang kesusahannya.
Masya Allah. Yang tadi tu yang kena jalan 6 km, umur dia berapa? Daripada umur dia lebih kurang 7-8 tahun lah begitu sampai umur 44 tahun. Kerja dia berjalan untuk mengambil air, mencari air. Dan air dia jangan sebut ya, bersih ke tidak. Mengambil keladak dengan ninya semua Banyak minum kematian yang datang daripada minum air tu kan. Okey, dialah. Okey, so terkedu sekejap ya, Wan. itulah. Terkedu sekejap. Okey, kalau kita cakap pasal NGO lah, sebenarnya apa macam boleh kata sedikit cabaran-cabaran yang biasa NGO akan dapat lah? Sangat banyak. Sebab saya bukan mencerita pergi ke Somalia, saya balik. Kita balik, kita rasa ada keluarga, alhamdulillah balik Malaysia dan sebagainya. Itu pun kali pertama, bertahun-tahun saya terbang, itulah kali pertama dalam masa 35 years of travelling, kita dah ada boarding pass, kita dah tunggu dekat airport, kapal terbang tak nak turun. Nak menunjukkan bahayanya Mogadishu ni. Akhirnya kita terpaksa beli tiket lain, divert ke Nairobi untuk cari penerbangan balik ke Malaysia. Punya bahayanya. Baik. Saya nak sebutnya ialah orang Islamic Relief Somalia, they are there. Mereka berada di sana. Kalau kena bom apa, mereka akan mati. Di Syria pun sama, di Yemen pun sama, di Sri Lanka pun sama. Ini negara yang saya dah pergi. Saya pernah bawa kru TV3 pun ke sana. Ya. Itu kelebihan kita. That's why bila saya cerita ni, I'm talking about benda yang sebenarnya betul, yang ternampak sebab tim kita berada di sana. So cabarannya banyak. Satu, security. Kita civilian. Kita bukan ada senjata dan kita tak boleh. According to the International Code of Conduct, kita kena neutral. Yang keduanya, pertukaran mata wang yang berubah. Yang ketiganya, kalau di Yemen, antara satu-satunya NGO yang masih boleh beroperasi sampai ke dalam is Islamic Relief. Sebab tu United Nations banyak bagi ni kepada kami, tetapi SOP dia bertukar. Sekarang ni daripada Seri Damansara katakan kita travel nak ke Ceras, SOP berubah. Ini kita bawa ni gandum, tepung ni berapa banyak ni kan. Bayangkan SOP berubah setiap hari, setiap jam. Itu satu. Lepas tu dari segi Islamofobia, dia kata orang Islam ni semuanya teroris. Sedangkan kita bantu adalah semua. So itu secara ringkas lah kalau cabaran ini, belum cerita lagi yang betul-betul teroris yang mengancam kita dan sebagainya. Okay, saya sebenarnya kita boleh cakap macam-macam saya nak tanya lah. Okey. You pun sendiri punya lah, bro saya punya sendiri. You punya mentally you macam mana? Dah berapa lama dah buat kerja ni, dah macam-macam you pernah tengok. Macam ada tak ganggu benda mental health you ke macam mana? Mungkin terbayang-bayang saya rasa saya suka buat kerja macam ni, suka tengok, tapi saya rasa saya tak boleh buat kerja macam ni. Secara mental saya tak tahu. Saya tak apa-apa kuat. Bagaimana macam Dayah dan juga Nikmat dan being trained to be in media, kami pun kena dilatih juga untuk itu. Tahun 2001, saya buat kerja luar biasa, saya minta cuti daripada majikan saya di Petronas. Bos saya kata, you buat kerja gila ke? Saya nak ke Afghanistan pada masa itu. 2001 dibom. Kita adalah NGO Malaysia yang pertama masuk Melayu Sultan Afghanistan. Masa itu saya dengan NGO Malaysia yang lain. Saya bayar tiket saya sendiri, saya pergi. Bos saya kata, gila ke itu masuk itu tengah di Bedil? Memang saya balik ke Malaysia 3 bulan macam tu, saya fobia. Mentally saya terganggu. Tapi bila dah sepenuh masa ni, kita being trained untuk berhadapan dengan, sebab itulah bila kita kata misi ke Somalia, ataupun bila saya bawa tim saya ke negara mana pun, saya kata it's a one way ticket. Buatlah wasiat banyak sebab kita tak sure kita akan balik ke tidak. Even if bila kita ke Bosnia pun, bila kita ke Kosovo, bila kita ke Sri Lanka, kita tak sure lagi tau. Because sama ada kita berada dalam kawasan konflik tu memang ni lah. Kalau tak konflik pun kawasan yang kotor, kawasan yang ada wabak, pandemik sebagainya. So tapi itulah maknanya Allah Ta'ala takdirkan kita ni menjadi jembatan kepada rakyat Malaysia to come back dan bercerita pada saudara-saudari bahawa this is Ramadan, Ramadan ni dah datang, pergunakanlah ia dengan baik. Supaya akhirnya we can clean ourselves, kita akan menjadi manusia yang luar biasa, lebih prihatin, lebih baik, lebih bersyukur. Masya Allah, saya rasa perkongsian ni kalau boleh kita boleh 3 hari 2 malam boleh duduk dengan Bro Zaidul. Tapi itulah kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak sudi kongsi dengan kami tentang kisah-kisah aktiviti kemanusiaan yang luar biasa, sangatlah mulia. Dan datang balik nanti lah. InsyaAllah kita... Saya minta satu sahaja. Tolong simpan nombor telefon ni 0389263434 ataupun pergi ke Facebook atau website kita Islamic Relief Malaysia. Islamic Relief Malaysia. Just go to our Facebook, TikTok, kita semua ada banyak maklumat di situ. Dan bersamalah, kalau tak boleh banyak, sikit asalkan ikhlas. Bagilah RM1 satu hari ke apa. Didik diri kita supaya kita boleh sekurang-kurangnya memberi kepada lebih daripada
45 buah negara yang InsyaAllah. kita bantu dengan pack rezeki Ramadan kita. Baik, Bro Zairul, terima kasih banyak. Islamic with Saya Malaysia, rasa terima kasih. semua penonton pun memang Itulah, oi, tak tahulah. terus terkesan dan ingat jangan lupa untuk lawat Facebook dan Fikir sebagainya. kemanusiaan, fikir Islamic Relief ya. Terima kasih. Rezeki Ramadan. Terima Thank kasih. you. So, Okey. anyway, sekarang ni kita nak tengok satu video anak istimewa yang viral semalam. So, ini adalah borak viral. So, video ni menarik kau sebenarnya. Dia tu, budak tu, dia anak istimewa tu yang dia bergelak tu dalam masa tengah selawat semalam dekat satu surau. Dan reaksi daripada dua orang lelaki dekat situ yang sangat jom kita tengoklah. Ni. Ada yang tengah main gendang kat belakang tu. So dia punya reaksi dia masa suka tu. Galak dosa Nampak belakang cuba tahan untuk elakkan bergelak lah tu. Masya-Allah. Aku terikut gelak sebab abang-abang. So itu dia borak viral yang kita tengok semalam. So anyway, rasanya Daya gimana? Tinggal Mak Dan seorang blok dah lah. Pertama jadi pengacara tinggal kita seorang blok. Daya, where are you? Saya di sini. Saya sibuk sikit dekat sini ni. Sebab biasalah kita sebenarnya nak kongsi sesuatu yang sangat bermanfaat bulan puasa ni. Dan saya rasa rugi kalau anda semua tak grab. Pasal tu saya sibuk. Okey, sebenarnya saya berada di bucuk ini kepada anda di Borak Kopitiam sebab kita bersama dengan Nurfella Beauty. Kita ada Puan Nurul, Puan Ika. Terima kasih banyak sebab datang ke set kami. Dan saya tengok dekat atas ni, saya menarik. Saya nampak macam ada kurma. Lepas tu ada buah delima. Apa ni? Fiber Meal Smoothie. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit. Apakah ini? Fiber Meal Smoothie Milk. Ceritakan sikit. Okey, seperti yang kita tahu, Fiber Meal ni dia more kepada meal replacement lah. Baik. So kalau kita yang nak control nafsu makan, and then bagi orang yang nak nak jaga portion makan, sangat-sangat membantu sebab ketahanan kelaparan dia tu InsyaAllah boleh tahan sampai 5 hingga 6 jam. Baik. Macam tu. Okey, sebab bila kalau sekarang kita cuci sahur, semua cari apa ya malam tu nak blend lah, nak buat apa, konon-konon nak fiber banyak. Tapi nanti dia lapar, 2 jam je dah lapar dah. Okey. Dan kalau boleh ceritakan macam fiber meal ni, katanya ada pencapaian yang dibuat. Mungkin Puan ceritakan. Assalamualaikum, saya Puan Atika. Okey, sepanjang saya berada dengan Nurfella Beauty, saya as a leader, pencapaian yang saya dapat, alhamdulillah, 4 tahun bersama saya boleh siapkan rumah. Masya-Allah. Okey, boleh ada simpanan, barang kemas, kereta idaman dan boleh bawa family pergi umrah. Dengan hasil jual fiber meal sahaja. 4 bulan saja. 4 tahun. 4 tahun tapi semua tu dapat. Yes. Dalam masa 4 tahun semua dapat. Alhamdulillah. Tapi dengan fiber meal tahun lepas saya boleh tas 1.7 juta. Masya-Allah. Yes. Wow. Itu yang kata kalau rasa macam nampak betul ke testimonial ini kita bawakan khas kepada anda yang betul-betul kiranya menjual fiber meal smoothie ini. Betul. Okey. Dan boleh saya tahukan juga apa yang special dia, istimewanya? Okey, fiber meal ni dah setahun di pasaran. Setahun lebih setahun lebih di pasaran. Dan apa yang special untuk Ramadan kali ini, kita keluarkan edition kurma. Okey. Kurma dia plus ada bijirin dan juga delima. Semua tu apa tu? Makanan-makanan yang kalau bagus. Seperti yang kita tahu, kurma ni banyak sangat benefit dia, betul tak? Betul. Dan delima pun untuk ibu mengandung. That's why saya sendiri pun minum sekarang. Okey. Dia boleh untuk banyaklah kalau kita nak Google pun memang banyak sangat kelebihan delima dan juga kurma. So untuk energi saya sangat sarankan pada kita semua, especially pada bulan puasa ni, sahur mesti ambil benda ni. Mesti wajib. Sebab kita kalau kita rasa macam tak ada tenaga, tapi bila minum benda ni dia boleh kontrol kita punya tenaga dan boleh lagi high. So delima juga ni pun dia sangat bagus untuk kulit sebenarnya. Saya pun nak cakap delima kan sangat kulit bagus kan. Betul. Okey, jadi saya nampak tu macam dah ready nak tunjuk demo. Betul. Sebab tak sabar dah. Selalu kan macam orang kata sahur ni takut kita kalut nak banyak sangat. Steps dia mudah ke? Mudah sangat. Dengan fiber meal memang sangat-sangat mudah. Okey, so untuk pengetahuan semua, tahun lepas
kita hanya ada bijirin dengan kurma. Tapi untuk special kali ini kita add on ingredient baru iaitu delima. Jadi pengeluaran untuk tahun lepas hanya 30,000 unit sahaja. Tapi this year kita keluarkan 180,000 unit. Benda tu memang customer dah ready untuk membeli. So memang nak? Yes. Memang nak sangat? Ini pun saya risau. Takutnya dengan ejen stokis kita tak ada stok. Sebab daripada semalam kata macam mana ni nak jual, tak ada stok, habis stok. So kita baru launching berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ni saya risau ni nak tengok produk komputer ni semua berebut. Okey, jom kita tengok macam mana. Okey, mula-mula letak air sejuk atau air suam? Bergantung. Kalau nak minum air sejuk pun boleh, air suam pun boleh. So, just letak air dan letak je fiber mel yang tuang je. Tamar punya dan dia ada nestem tau. Sebab tu dia mengenyangkan. Okey, kita kalau nak lagi sedap, letak 2 secet bagi saya lah. Saya suka 2 secet. Yang ni smoothie. Smoothie ni tak ada nestem. Okey. So just shake sahaja. Shake saja. Gitu je. Macam tu je. Sambil pusing-pusing kat dapur tu pusing-pusing. Lepas tu kalau nak sampai 1 minit tak sampai 1 minit pun just minum. Jangan minum. Jangan minum. Sekarang bulan puasa kan. Takut juga sebab kalau saya tengok memang nampak sedap. Yes. Sebab selalu kan puan orang selalu cakap macam kalau tak lalulah takut tak sedap. Tapi ini rasanya macam mana tu? Kalau boleh describe tu cerita. Rasa dia, saya imagine dulu. Imagine. Rasa dia bila minum tu dia kurang manis. Bagus. Sebab kita memang nak mau kepada untuk bagi semua orang boleh minum. Jadi rasa dia tu rasa macam lemak-lemak sikit. Okey. So nak kata manis tu sangat tak ada. So dia sweet-sweet. And then macam mana lagi? Dia mau kepada creamy lah. Maksudnya tak adalah kalau manis tu kita pun kalau takut minum juga. banyak pun memang tak, orang kata tak muak. Itu penting tu. Okey. Sekarang kita nak tahu apakah promonya? Harga berapa promo? Nervous ni Dayah nak cakap promo ni. Sebab saya pun nervous. Sebab Fiber Mel kita jarang buat promotion sebenarnya. Jadi kalau setahun tu kita boleh kira dalam 1 ke 2 kali saja kita buat promo. Tapi special untuk penonton TV 3 hari ini, kita nak bagi promo harga asal untuk satu box mi RM39. Tapi special untuk 2 hari, kita bagi RM36 untuk satu box mi. So pada penonton jangan lepaskan peluang ni sebab kita memang jarang sangat untuk buat. Tapi saya risau ni Dayang. Takutnya orang cari tak ada stok ni. Saya pun risau. Saya risau. Saya dah cakap pada tim macam mana ni sebab stok dah tak ada ni. Tapi boleh refer kepada ejen-ejen ataupun kalau nak senang pilih area yang berdekatan. Contoh search dekat FB Fiber Mel, contoh Fiber Mel Kuala Lumpur. So dia akan keluar. Baik, okey. Maksudnya kalau risau tak tahu mana nak dapat daripada HQ sebagainya, cari saja ejen. Cari saja ejen. Kalau dengan HQ memang dah tak ada stok lah. Itu nampak ada pada founder sendiri pun dah kata takut ni, risau ni. Okey, RM36 sahaja promo. Kalau tak 39 itu pun orang dah serang. Saya rasa lepas ni takut diserang seperti tu. Hari pertama kita rilis tu memang dah kena serang. Dah kena serang. Okey, baik, terima kasih banyak Puan Ika, Puan Nurul. Thank you so much. Apa lagi? Nak cari meal replacement boleh cari ni. Fiber Mel. Alright. Okey, jadi sekarang ni kita nak berehat sebentar. Saya rasa diorang tengah nak cari ejen lepas ni. Terus. Betul. Kita berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini di Borak Kopi Diam. Alright, itu dia. Kita kat luar dah ni. Sekejap dalam, sekejap luar. Betul lah. Macam mana Mak Dan? Hari ni first day, seronok tak? Seronok lah, seronok sangat lah sebenarnya. Saya macam, tak tahulah penonton macam mana. Okey ke tak first day Mak Dan hari ni? Hari pertama hari ni? Jadi. InsyaAllah. So, okey. Kita kat luar ni, kita buat apa ni Mak Dan? Jangan main-main ni. Terliur dah Mak Dan ni pagi-pagi ni. Okey, tadi sebenarnya kita nak cakap tentang demo masakan sejuk beku lah. Okey, dan kita bersama dengan seseorang sebelah saya ni. Okey, Sis Ira. Sis Ira, terima kasih banyak datang pagi ni. Dan cerita tentang makanan sejuk beku ni, kalau dalam erti kata lebih mudah,
makanan frozen, maksudnya dah siap, betul? Ya, siap dimasak, tinggalkan panaskan sahaja. Step dia mudah gitu je. Okey. So, mungkin boleh ceritakan dulu macam mana dapat idea macam okeylah ini untuk memudahkan ke ke macam mana? Okey, macam ni asalnya saya bekerja dan mempunyai anak yang ramai. Saya mempunyai 6 orang anak. Masya-Allah. And then hari-hari saya kena masak lah. So dari situ saya terfikir hari-hari lepas je office hour, waktu makan saya akan dah terfikir hari ni nak masak apa. So saya akan habiskan weekend saya start buat frozen food lah. Dengan start dengan R&D, berapa lama tahan semua. Baik, okey. Faham. Jadi yalah, saya pun faham lah benda tu. Kalau kita simpan kan, kita boleh planning lah 1 bulan ke, planning 1 minggu ke apa. So okey, boleh ke kita buat satu demo sikit macam mana macam mana kita nak buat? Boleh? Okey, boleh. Ni apa ikan bawal ni kan? Ya, ni ikan bawal. Nasib baik tak salah ikan. So kita nak masak apa ni? Okey, hari ni saya nak masak gulai ikan Terengganu. Gulai ikan tu. Memang ganu madam. Kena sangat dengan Madan. Okey, sebab bukan apa, selalu frozen food ni kalau seller dia akan jual ayam dan daging sahaja. So saya nak demo ikan pun kita boleh juga buat frozen food. Tak ada masalah. Frozen simpan lama-lama tak ada masalah. Tak ada masalah. Selalunya frozen food ni dia boleh tahan sehingga 2 bulan. Okey sangatlah. Untuk fridge atas. Kalau fridge bawah 3 hari. Okey. So mula-mula ni apa yang kita akan tadi? Ini adalah bahan-bahan yang saya dah blend siap. Kisahlah. Okey, dah kisah. Ini ada bawang, buah keras, kunyit dengan cili kering. Baik, okey. Okey. So, lepas panaskan minyak. Cantik, mestilah. Okey, ini saya pakai La Cruze daripada Jovia Place. Diorang sponsor saya hari ni. Okey. Seterusnya kita dah masuk tu, kita dah blend mula-mula lah. Ini kan macam tadi kata untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kat luar sana madam, betul. Kadang-kadang dah lah kerja penat. Betul. Balik fikir lagi apa nak masak. Jadi ini paling memudahkan lah kiranya. Okey, so kita mula-mula kita tumis dulu. Okey, tumis dulu. Saya tengah mikir untuk bulan puasa ni dah lah saya kerja. Dah lah isteri saya nak jaga anak. Kita pun balik petang macam mana kan. Bila saya nak masak lah, saya dah andai lah. Boleh lah sikit-sikit Boleh lah. masak? Sikit lah. Fish and chip ke makanan Malaysia? Fish and chip tu. Tapi yelah untuk simpan tu. Jadi dah macam isteri saya kan duk mikir, duk pening dah ni. Jadi nak masak bila kan. Saya kerja, balik kerja pukul 5, pukul 6 petang. Jadi dah kan masa tu bawa saya balik boleh ambil anak, baru dia start boleh masak kan. Lambat dah kan. Ini kira untuk memudahkan lah. Kita ada sis masak awak tak sabar kan? Dah sabar ni nak ingat ni. Dia tak sabar dah tu sebab masakan Terengganu kan? Betul yang ni kita buat santan. Okey, ini santan pekat. Oh, tu dah nampak dia punya lemak tu pekat tu. Bau dah ni. Allah, bau pun naiknya. Sis Sira, what are you doing to me? Dah pagi-pagi ni. Saya tambah air sikit dah. Jauh lagi perjalanan kita hari ni. Ni Madan, awak balik ni apa kata awak masak untuk isteri awak macam ni? Boleh tak? Boleh tak? Kita tengok macam mana. Kalau tengok, nampak macam okey je, senang je. InsyaAllah. Sisirah, senang kan saya? Senang sangat? Senang juga. Senang sangat. Senang sangat. Dia rajin dah letak je. Betul. Tapi air tangan tu. Walaupun senang sangat, tapi itu air tangan tu. Suami lah. Cuba lah. InsyaAllah. Okey, so kita dah masuk tu. Dia macam gulai lemak lah lebih kurang. Ya, lebih kurang gulai lemak. Tapi selalu kalau gulai lemak tu kita cili api kan. Tapi ini Terengganu style dia ada bawang, buah keras, kunyit. Dan dia pakai cili kering. Sorry, minta maaf lah nak recap dia. Yang dalam ni, yang ni je yang blend? Itu dah blend. Saya dah blend siap-siap. Okey, yang blend je lah. Tumbuk ke blend ke tak kira lah, boleh dua-dua lah. Dua-dua. Tumbuk lagi sedap lah. Tapi kan ni sebab untuk ibu-ibu yang busy, saya blend lah. Blend lah. Settle dah. Public meja ni kalau tumbak atas meja ni. Okey. So kalau bercerita tentang makanan sejuk beku ni juga kan. Dan macam mana pilih menu-menu tu? Adakah menu mengikut apa yang orang suka ataupun apa yang Sis Ira suka sendiri? Okey, sebenarnya sebab saya kan bisnes, so saya selalu akan pilih menu restoran. Okey. Contoh macam ayam kamhyong, ayam kumpau. Maksudnya kalau macam saya nak jual kari tu, maksudnya kari kan ada banyak jual pairs. So saya memilih untuk biar orang kata home cook tapi rasa macam makan di restoran. So boleh jimat masa. Baik. Okey. Tak, bau dia dah naik dah tau. Memang sedap tu. Kalau tengok ada penonton tengok di skrin, memang nampak menarik pun lauk-lauk tu nampak tu. Kau nampak itu apa tu? Sambal tumis pun ada juga ya. Jadi. Jadi kalau banyak-banyak macam tu kan, memang Sis Ira masak sendirilah ke ada staff ke you je lah? Saya bisnes Sis Ira dan saya masak sendiri. Masak pakai blusher je kan? Itu saya punya ni lah IG. Itu memang hari-hari kalau masak memang kena pakai blusher kan? Kalau dekat rumah itu pun ada cerita di sebalik kenapa pakai blusher tu. Okey, macam ni saya kan masak, kadang-kadang saya start masak ni pukul 4 pagi dan kadang-kadang pukul 4 pagi itulah saya dah start post content. Saya selalu terfikir orang kata
dia ni post konten dah mandi ke belum masak. So saya cakap, okay, sis dah mandi tau. And saya buat hashtag dah pakai blusher. Sis masak pakai blusher. Dia punya asal-usul dia. Itu Alkisah. Alkisah di sebalik. Sisira, Ya. kalau tengok makanan-makanan tu memang semua nampak sedap lah. Tapi kalau cakap best seller tu apa? Yang paling orang kalau suka? best seller, orang Malaysia ni dia suka makan sambal. Betul. Kalau saya masak daging belado, paru belado, memang laku. Memang laku. Dan semua boleh dibukukan lah. Ya, semua saya bekukan. Semua saya bekukan. Memang itu favourite lah Macam macam Mak Das favourite. ni suka makanan gulai ke suka sambal? Makan pedas tak? Saya Tak berapa? boleh lah sikit-sikit dah, jangan pedas sangat lah. Tapi saya suka gini dah. Why saya masak, dia buat nasi lemak, ayam goreng, ayam goreng kunyit dengan sambal Terengganu style punya sambal untuk nasi Ikan lemak bilik? lah. Ikan bilik. Boleh lah ikan bilik lah, boleh kok. Dengan telur. Itu pagi-pagi memang Tu awak punya nombor satu favourite lah tu? favourite suka tu. tu. Okey, itu Mak Dan new favourite. Betul ada lah juga sambal kat situ walaupun tak pedas. Tapi betul orang Malaysia ni memang kalau tak sambal tu dia tak ada kick. Yes, betul. Tapi kita makan nasi lemak dekat KL ni kan, pedas. Saya tak boleh makan. Betul tak? Kan? Beli nasi lemak dekat kedai. Nampak? Ui, sedap lah kan. Makan. Wah, menangis. Perlu jeruk dah. Jadi tak boleh makan dah. Okey. Menangis berpeluh kawan kita ni kah? Jeruk. Okey, Sisira, kita nak tahu sekarang ni tengah masak macam gulai daging, gulai daging pula gulai Terengganu lah. Okey, sekarang ni saya nampak atas meja dengan Mak Dan ni macam-macam yang dibawa. Boleh cerita sambil-sambil masak tu, cerita dengan kami apa yang dibawa. Mungkin sis, satu persatu. ini apa ni? Itu ayam kamyong. Ayam kamyong. Ayam kamyong. Okey, bukanlah Mak Dan, kita tunjuk sikit. Dia memang keras lagi ni. Dia memang berkeras. Dia memang keras lagi ni. Tunjuk sikit. Nampak. Ni ayam kamyong. Kalau macam ni saya rasa 2-3 orang makan boleh tak? Ya, saya selalu letak 3 hingga 5 orang makan sebab ayam dia besar. Ayam besar. Ini apa? Yang ni pula. Okey, itu ayam kumpau. Kumpau ni macam dia Chinese food. Chinese style lah. Yes, Macam restaurant pedas. food. Yes, betul. Ada rasa kari-kari sikit. Itulah nak bau macam kari-kari sikit. Okey, seterusnya Mak Dan. Okey, cepat. Ini apa? Apa tu? Nampak macam menarik macam ni? Ini best seller saya, sambal goreng Jawa. Sikit. Wah. Ini memang nampak sedap ni. Ini memang best seller lah. Ni kalau orang berbuka ataupun sahur makan dengan roti pun boleh. Betul. Okey, ni dah macam dah siap dah tu. Macam dah nak siap dah. Okey. Ini last. Saya tahu. Apa ni? Paru balado. Yes. Tunjuk sikit. Okey. Paru balado sedapnya, masya-Allah. Dah nak balik yang ni lah. Okey. Jadi kalau kita tengok ni sekarang ni kita punya gulai dah hampir siap. Jadi kalau Sis Ira boleh bagi tips sikitlah kepada semua penonton untuk bersahur ataupun berbuka dengan cara yang mudah, gimana macam mana? Okey, pada saya kan kalau bersahur ni kita memang akan digalakkan makan simple-simple kan. So kalau makanan kering macam tu saya suggest. Just panaskan, just buatlah telur goreng ke, ikan bilis goreng ke. Makanan common bersahur. Baik. Kalau macam ni microwave lah untuk panaskan dia. Yes, microwave pun boleh. Selalunya 10 minutes. Saya punya tagline memang 10 minutes ready to eat. 10 minit settle. Tak payah ambil masa yang panjang. Okey, Sis Ira, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Sis Masak Pakai Blusher, dan rasanya semua penonton tahu dah nama IG apa, tapi mungkin Sis boleh sebut lagi sekali kalau orang nak order ke apa, kat mana tu? Okey, kalau nak order boleh pergi ke IG saya Sis Masak Pakai Blusher, and boleh klik saya punya Yeza Store. Boleh beli apa-apa sis tu, dah jangan risau. Memang kita boleh bekukan. Kita boleh bekukan, boleh makan dalam 2 bulan pun boleh lagi ya. 2 bulan Sis Ira, terima kasih. Okey Mak Dan, kita sudah dah sampai hujung rancangan pun. Sampai hujung tu. Cepat je rasanya kan? Cepat. Macam mana? Seronok tak? Seronok tak hari pertama? Saya seronok lah. Haraplah semua penonton dekat kita pun seronok dengan saya hari ini untuk episod pertama saya jadi pengacara untuk Borak Kopi Day. So insyaAllah. Sis tahu tak ini episod pertama Mak Dan ni? Ya, saya tahu. Okey tak? Jadi saya kami pun ucapkan sekali lagi selamat datang Mak Dan, dan terima kasih kepada anda semua yang menonton kami daripada pagi sampai sekarang, dan salam Ramadan sekali lagi. Hari ini #berbuka puasa pertama. Nanti. Hashtag ikhlas hati juga. Gitu. Okey. Baiklah. Itu sahaja daripada kami di Borak Kopi Tiang. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Bye. Jumpa minggu depan lah. Tak mengerti
Mengapa cinta masih tak hadir? Tapi aku tidak mengerti mengapa